Ada juga yang terlampau obses sehingga sanggup untuk membuat pembedahan plastik secara berlebihan sekaligus telah membahayakan diri mereka sendiri. Saya sendiri obses penampilan saya untuk memberi impak kepada karier saya sendirilah. Bagi saya, rapi, bersih dan berpakaian sesuai, tidak mencolok mata di khalayak ramai, itu sudah cukup. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kembali di hari Isnin yang cukup indah hari ini bersama saya Sugita dan juga Hawa. Hawa sihat, Hawa? Sihat, Sugi. Sugi okey? Saya sihat, sangat-sangat sihat dan kami harapkan anda di rumah pun dalam keadaan yang sihat-sihat saja, telah menghabiskan hujung minggu anda dengan cukup produktif bersama dengan ahli-ahli keluarga anda dan mungkin kawan-kawan anda juga. Hari ini dah pun 15 November 2021 kan dah separuh bulan November. Betul. Sugi, tak lama lagi kita nak masuk ke tahun 2022. Adakah anda sudah bersedia? Sugi tak sabar dah. Sugi, hujung minggu okey? Saya hujung minggu saya cukup orang kata dihabiskan bersama dengan keluarga saya. Sempatlah merentas negeri. Saya ke Perak dan Pulau Pinang dan hari ini masuk kerja. Jadi tenaga saya orang kata di renewal lah, renewal of energy orang kata dalam bahasa Inggeris. Ya, dah recharge ni. Betul. Sebab itulah kena bercuti juga kan. Mungkin ada dalam kalangan anda dah sibuk bekerja, pandemik ke tak pandemik ke, dah boleh rentas negeri masih lagi bekerja. Anda perlukan rehat juga kan, sebab waktu rehat itulah baru boleh macam Sugi recharge, boleh dapat kembalikan tenaga. Jadi jangan takut untuk bercuti, okey? Okey, dah bercakap mengenai cuti dan tenaga kita dan sebagainya. Kami nak ingatkan anda lah, dan mungkin anda di rumah pun sudah sedia tahu di mana satu kes kolera telah dilaporkan di daerah Petaling dan seperti mana dikongsikan oleh Menteri Kesihatan kita YB Khairi Jamaluddin menerusi ciapan di Twitter beliau, satu kes dikesan dan anda orang awam dinasihati hanya minum air dirawat atau dididihkan, jaga kebersihan kendiri, jangan makan ataupun minum apa-apa yang tak dimasak ataupun makanan yang mentah. Jadi kalau ada apa-apa simptom, terus ke klinik ataupun hospital untuk dapatkan nasihat doktor ya. Jangan pandai-pandai buat diagnosis sendiri. Ya, betul. Sebab mungkin rasa macam masuk angin ke, rasa macam gastrik ke, rupanya tidak. Jadi terus pergi jumpa doktor. Okey. Baik, hari ini topik yang kita nak bawakan cukup menarik sekali untuk kita bincangkan bersama. Hint-hint sikitlah tentang kecantikan kan. Wow, saya nak buat hair flip sikit boleh? Boleh. Nak flip-flip dulu. Tentang penampilan. Dan penampilan ni lazimnya orang kata wanita ini yang terlalu jaga penampilan, tetapi lelaki pun sama juga kan. Ke tempat kerja pastinya mahu kelihatan bergaya. Tapi kita hari ini nak tahulah tahap mana bila kita jaga penampilan ni dikatakan obsesif ataupun keterlaluan. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda tips penampilan. Jom kita saksikan di TikTok ini dahulu. Así que dale pom 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 pom, ponle carne a mi sazón, son 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 son, chócate eso con mi bom 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 bom, perdemos el control para ganarlo. Do my dance one time on TikTok and went viral with it. Hello, sebagai seorang ibu yang bekerja di rumah bersama anak-anak, waktu untuk kita luangkan untuk diri kita sendiri agak terhad. Jadi, ambillah waktu itu untuk kita menjaga keterampilan diri kita, menjaga wajah kita dengan sihat, penggunaan produk yang bersesuaian dan selamat. Setuju? Dapat sesuatu? Cuba komen. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu, peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku
tunggu peluk dan cium hangatnya untukku. Oh asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Bertahan satu cinta, bertahan dan cinta yang nyaguna. Wow. Okey, tapi bagi saya lah kan Hawa, penampilan diri ni yes, memangnya orang kaitkan dengan luaran. Tapi bukan setakat rupa paras ataupun rambut, pakaian yang kita pakai, tapi juga gaya badan kita, body language kita, kata-kata yang kita tutur juga adalah penampilan bagi saya secara kata pendapat saya lah. Ini penampilan diri. Ya, saya setuju dengan pendapat Sugi sebab ada kalanya nampak begitu cantik sekali, begitu bersih sekali, tapi apa yang dituturkan tu tak sedap didengar, hilang rasa cantik tu. Okey, hari ini sebenarnya kita nak bincangkan tentang obses terhadap penampilan dan ada satu kisah ini yang membuatkan ramai marah sekali. Satu video yang tular apabila seorang rakan ni ternampak rakan perempuan dia menangis di tangga. Ditanya kenapa, rupanya kerana suaminya bandingkan wanita itu, bandingkan isterinya dengan wanita lain. Katanya awak ni tak cantik lah berbanding dengan wanita-wanita lain. Kalau saya sendiri pun saya bersedih. Betul. Kalau itu yang dirasai oleh suaminya, mungkin ada cara lain untuk diberitahu dan ada orang kata mungkin isterinya itu ada masalahnya tersendiri, tak cukup masa nak uruskan hal-hal rumah dan juga diri sendiri, tapi itu bukan caranya lah sehingga awak melukai hati isteri awak. Jadi apa pun kalau kita sendiri nak memberikan komen kepada kawan-kawan kita, ke orang lain, ada cara untuk kita berikan. Betul. Kerana perkongsian wanita yang menangis itu tadi, katanya setiap hari, setiap masa buat yang terbaik untuk uruskan suami, uruskan anak-anak sampai tak ada masa untuk uruskan diri sendiri. Oleh itu hari ini kita nak bincangkan dengan tetamu-tetamu kita sebenarnya tentang obses penampilan. Sebenarnya banyak kan kebaikan kalau kita menjaga penampilan, tapi kalau terlalu obses pun tak baik juga. Setuju. Jadi kalau anda ada pendapat anda yang tersendiri, bolehlah anda kongsikannya bersama kami di laman sosial WHI di Facebook dan juga Instagram. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan topik kita, obses penampilan. Wanita hari ini, wanita hari ini. Setiap individu, lelaki mahupun wanita, pastinya akan melalui fasa perubahan dalam hidup mereka dari segi pelbagai aspek dan peringkat yang berbeza. Terlalu obses untuk tampil cantik, bergaya dan memiliki tubuh badan yang sempurna telah menjadikan segelintir individu sanggup mempertaruhkan wang dan nyawa mereka tanpa menitik beratkan kesan buruk yang bakal mendatang. Bagi mereka yang ingin kelihatan sempurna dan cantik seiring mengambil mudah tentang penjagaan kesihatan ataupun keadaan kewangan semasa, jika ianya tidak dapat dikawal, pasti boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif terhadap seseorang yang terlampau obses dengan penampilan mereka. Bagi sesetengah kes yang berlaku, ada yang sanggup memudaratkan kesihatan untuk mempunyai bentuk tubuh badan yang sempurna dengan tidak makan dan berlapar agar kelihatan lebih kurus dan langsing. Ada juga yang terlampau obses sehingga sanggup untuk membuat pembedahan plastik secara berlebihan, sekaligus telah membahayakan diri mereka sendiri. Bukan sahaja ianya boleh memudaratkan kesihatan fizikal, malahan ianya juga mampu memberi kesan terhadap kesihatan mental seseorang. Persoalannya, bagaimanakah sebenarnya cara yang betul untuk menangani sikap terlampau obses dalam menjaga penampilan? Adakah bersikap obses dalam menjaga penampilan itu normal? Normal ataupun tak kan, kalau kita terlalu fikirkan tentang penampilan kita ni, ada dalam masa yang sama memang kena jaga, tapi yalah kena ada had-hadnya kan. Oleh itu hari ini kita nak tahu cara yang terbaik untuk menjaga penampilan kita. Kita bersama dengan 3 orang tetamu yang cukup hebat ya. Kita bersama dengan Puan Nurul Hidayah Mat Sarip selaku pegawai psikologi kaunseling Hospital Selayang. Selamat tengah hari Puan Nurul Hidayah.
Selamat tengah hari, Hawa dan juga Sugita. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Pak Hidayah. Alright, alhamdulillah. Baik, kita juga bersama dengan Mami Didi Alias dan juga Zoe Rahman. Hai. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana bersama kita hari ini ya. Okey, kita mulakan dengan Puan Hidayah dulu. Okey. Bila kita cakap tentang penampilan ni, memang sebagai manusia kita suka tengok yang kemas-kemas, kita suka tengok yang cantik-cantik saja. Tapi kita nak tahu tahap mana boleh kita katakan seseorang tu obses sangat dengan penampilan dia, Puan Hidayah? Okey, baik. Selamat tengah hari kepada semua wanita di luar sana. Okey, Hawa dan Sugita, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari inilah. Okey, kalau berkata soal obses tentang kecantikan, semua orang akan cakap wanita lah lebih obses daripada lelaki kan. Macam tu kan. Okey, tetapi Zoe dah senyum dah. Okey, tapi sebenarnya bila bercakap tentang obses, kita katakan pada dua komponen utama yang ada, iaitu obsesi melibatkan pemikiran individu dan juga kompulsif melibatkan tindakan mereka. Bermaksud bila obses terlampau banyak di pemikiran, dia boleh menyebabkan berlakunya tindakan yang kita kata tadilah asyik tengok cermin je, mula rasa risau tentang kecantikan. Jadi dari sudut psikologi, apabila berlaku gangguan ini, kita boleh katakan dia gangguan dismorfik badan ataupun kita sangat risau tentang penampilan diri kita. Di mana keadaan mental kita ini tidak boleh berhenti untuk berfikir tentang satu ataupun lebih daripada kecacatan penampilan. Padahal kalau orang lain tengok kita ni macam normal je, cantik je, tapi kita ni rasa macam aku tak okey lagi ni, tak cantik lagi ni. Macam tu. Jadi akhirnya kita akan kerap periksa cermin lah, berdandan berlebihan. Lepas tu selalu cari jaminan. Kadang-kadang berjam-jam dekat dalam sehari tu kita hanya fokus untuk cantik sahaja. Daripada situ. So dia akan menjejaskan kita punya sistem pemikiran kita. Akhirnya akan dapat stres, murung. Jadi macam tu lah. Jadi kalau nak tahu juga sebenarnya obses ini, Hawa dan Sugita dan yang lain, Mami serta Zoe juga, dia bukan menjejaskan wanita sahaja sebenarnya. Wanita dan lelaki juga. Dia berada dan dia akan lebih lazim berlaku di kalangan dewasa dan juga orang muda. Seperti kita semua yang sentiasa nak muda, betul tak Mami? Wow. Okey, memandangkan Puan Nurul Hidayah dah sebutlah, bukan sahaja wanita tetapi lelaki juga yang mengambil berat mengenai penampilan mereka. Kita tanya Zoe. Zoe, dalam sehari tu Zoe rasa berapa kali Zoe melihat diri dalam cermin Zoe? Saya rasa setiap minit tu nak cermin Wow. besar. Tapi saya office ni memang ada cermin besar. Saya menjaga penampilan. Saya sebagai owner kosmetik dan juga selebriti, saya dah nampak okey setiap masa. Okey, apa yang membuatkan Zoe rasa penting sangat ni untuk jaga penampilan? Adakah disebabkan kerjaya sebagai seorang selebriti ke bagaimana? Okey, kerja sebagai selebriti kita dah nampak okey, and then saya sebagai owner kosmetik. Lepas tu kalau kita nampak okey, kita akan ada confident level. So orang tengok kita pun, betul lah dia ni owner kosmetik, betul lah ni artis yang nampak okey semua kan. So itulah pentingnya penampilan bagi saya. Okey. Mami Didi pula kan, kita tahu Mami Didi dah lama dalam industri hiburan ni kan, dan sudah pun sebenarnya bermula sejak umur 8 tahun lagi. Tapi kita nak tahu Mami Didi ni umur berapa saat bila rasa okey memang kena jaga penampilan head to toe, sebab kerjanya sebagai seorang selebriti yang berjumpa dengan ramai orang dan orang memang anggap selebriti ini memang cantik sentiasa. Bila mulanya tu Mami? Sebenarnya daripada awal dulu lah, masa awal-awal kita ni bergelarkan diri kita macam ikon. Maksudnya kita ni membawa diri kita dengan perwatakan kita. Maksudnya daripada awal penglibatan Mami dalam industri seni ni, memang kita orang keluar pun kena banyak jaga kita punya ketampilan, maknanya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tempat. So benda tu kita kena be careful. Macam kalau macam orang sekarang pun, orang biasa bukan selebriti pun, dia orang keluar pun nampak macam orang pun jaga ketampilan juga. Kadang dia ikut kita. Dan pemakaian kita pun jadi ikutan. So betul-betul tu kita kena tunjuk benda yang bagus dengan diorang lah. So macam Mami sendiri by the age sekarang ni hampir nak masuk 5 siri ni, ya. So kita pun
kalau keluar pun pergi tempat yang ada majlis, kita ada tema-tema, mana kita ada kita punya konsep yang kita dah diberi, kita akan ikut. So macam Mami sendiri, kalau kata hari-hari, Mami adalah orang yang sangat simple. Kadang-kadang t-shirt, lepas tu kadang dengan jeans ataupun dengan leggings. Itulah Mami. Ataupun Mami akan pakai Mami punya sport attire. Itu on Mami punya side lah. Pasal tak adalah aku nak keluar, nak pergi pasar, nak take out. Tapi kan Mami nak tahu jugalah, kalau Mami tadi dah berkata ya, Mami seorang yang simple kan dalam day to day life. Tapi kalau dalam sesuatu majlis, adakah Mami memang obses akan memilih pakaian itu? Sebab kita tahu kan Mami ni suka bereksperimen dengan pakaian kan. Jadi bagaimana bila ada sesuatu majlis ataupun red carpet event tu, bagaimana Mami Didi alias berubah kepada seorang yang kita tak pernah melihat? Sebenarnya benda tu pasal dia dah jadi trademark tau. Okay. Ada dia red carpet, ada dia majlis-majlis anugerah, memang orang menanti Didi alias di kapet merah ataupun di lensa-lensa filem ataupun ni lah. Tapi semenjak ni lama juga lah Mami bercuti untuk pergi ke red carpet pasal benda tu kira mungkin dengan masa, kekangan masa. Lepas tu Mami sekarang sibuk dengan syuting. So macam kat red carpet tu, macam kalau Mami sendiri nak pergi, memang Mami akan obses. Maksudnya Mami kena bersedia bersama dengan tim Mami. Maksudnya Mami bukan bergerak seorang. Mami ada designer, ada makeup, ada buat rambut. Lepas tu yang handle untuk set up untuk kita nak pergi ke sana. Maknanya kadang-kadang ada yang terlibat 6 orang juga untuk ke red carpet. Pasal kita kena mengikuti tema. Maksudnya kalau wujudnya Mami kat situ ada tema, mana itulah Didi alias muncul. Maknanya kita tak datang kosong. Pasal kita dah brandingkan diri kita. Yang diorang sendiri brandingkan Lady Gaga Malaysia tu, kita cuba bawa juga. Branding tu ada. Tapi kalau dekat set memang ikut watak yang diberi lah. Okey, baik. Okey, Mami memang tak pernah mengecewakan kalau di red carpet tu. Okey, macam-macam lagi yang kita nak tanyakan kepada Mami, Zoe dan juga Puan Hidayah. Tetapi sebelum tu, kita nak tanyakan pendapat rakan-rakan kita di luar sana tentang obses penampilan ni. Apa pendapat anda? Jom kita saksikan. Pada pandangan saya berkenaan dengan orang obses penampilan, ia adalah perkara biasa ya. Jadi penampilan ni merupakan pembentukan seseorang individu untuk kelihatan cantik, menarik. Saya sendiri obses penampilan saya untuk memberi impak kepada kerjaya saya sendirilah. Seperti mana saya ni seorang peniaga online menjual pakaian. Jadi saya ada penampilan untuk memberi kesan yang baik pada perniagaan saya. Pandangan saya kepada orang yang terlalu obses dalam penampilan ni, bagi saya mereka mempunyai sifat perfectionist yang tinggi, di mana kita tahu bahawa penampilan ni amat penting bagi kita lah. Tetapi jika kita terlalu obses, ini akan mendatangkan kesan buruk. Saya seorang yang tidak obses dalam penampilan. Bagi saya bersederhana itu penting dan kita juga perlu menerima diri kita sendiri. Bagi saya rapi, bersih dan berpakaian sesuai, tidak mencolok mata di khalayak ramai, itu sudah cukup. Bila kita sebut tentang obses tentang penampilan ni, obses tentang penampilan ni dia sebenarnya melingkupi pelbagai aspek. Terpulang dari individu tu. Kalau individu rasa dia mampu, dia boleh, teruskan. Dia nak obses, teruskan. Yang itu hak individu. Kita sebagai kawan-kawan ke, sahabat ke, family ke, kita, selagi kita tengok benda tu tak melarat, tak teruk, kita biar je lah. Saya secara peribadi, saya rasa saya tidak obses dengan penampilan ni lah. Saya lebih kepada pakai apa yang saya selesa, guna apa yang saya perlu. Sebagai contoh lah, saya kalau perlu, baru kita akan pakai makeup. Kalau kita ada event, ada majlis apa-apa yang sesuai, kerajaan ke apa ke, kita makeup. Kita pakai pakaian yang sesuai. Kalau dia mampu, dia boleh teruskanlah. Dan kalau ia tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain, teruskanlah ya. Dan tapi kita nak tanya kepada Puan Nurul Hidayah. Puan Nurul Hidayah, ada orang dia obses dengan penampilan, bukan setakat diri sendiri, juga pasangan mereka, seperti yang tadi kami dah kongsikan kan, satu kes di mana si suami telah memberikan kata-kata, lontarkan kata-kata kepada si isteri berkaitan dengan penampilan dirinya, membuat perbandingan isteri sendiri dengan wanita-wanita lain. Dalam situasi ini, mungkin saya tak pasti, dan mungkin si suami itu adalah obses dengan penampilan si isteri. Jadi bagaimana situasi ini boleh diharungi oleh pasangan itu, ataupun bagaimana boleh seseorang yang tidak menyukai penampilan pasangan mereka ataupun orang lain boleh menyuarakan pendapat mereka?
Okey, betul kalau kita tengok tadi kan VT tu tiba-tiba tadi kita tengok macam kesian kan, ada nampak kawannya perhatikan dia duduk dekat tangga kan, lepas tu macam sedih lah. Lagi-lagi apabila kata-kata orang kata seperti perbandingan ataupun kata-kata ni dia cakap tu adalah daripada pasangan sendiri yang dicintai sepenuh hati. Jadi dia akan menyebabkan rasa sakit, rasa yang orang kata tidak keruan disebabkan oleh peristiwa tersebut. Okey, berbalik kepada soal si suami tadi kan yang membandingkan isteri tu dengan orang lain. Contohnya kan masa mula-mula kau kahwin dulu kau rasa dia semua paling cantik contohnya. Tapi bila dah akhir kan contoh-contohnya apa yang berlaku akan berlaku perbandingan. Jadi yang ni bila kita cakap tentang disformik badan ini tadi, dia sebenarnya kalau kita cakap dia melibatkan tentang kita tidak ketahui secara tepat tentang punca sebenar. Tapi kita boleh katalah beberapa punca yang ada seperti berlakunya rasa tu disebabkan oleh mungkin orang yang melihat itu dia ada peristiwa yang sebelum ini. Contohnya peristiwa tekanan masyarakat ataupun jangkaan tentang isteri kau tak cantik daripada orang lain. Jadi daripada situ mungkin suami akan memberi comparison juga. Persekitaran mereka, mungkin pengalaman hidup suami dulu mungkin katakan dia pernah mengalami contohnya diejek disebabkan tidak cantik ke ataupun ada family yang tidak lawa ke ataupun apa-apa, jadi dia boleh memberikan tekanan juga menyebabkan dia melakukan tindakan sedemikian. Tetapi sebagai orang yang orang kata macam dihina tadi, isteri tadi, automatically memang dia akan menimbulkan rasa tidak selesa, rasa sedih, rasa perit, rasa sakit. Dan akhirnya dia sendiri boleh mengambil tindakan yang di luar jangka. Mungkin juga boleh pergi kepada tindakan untuk membunuh diri disebabkan kemurungan dan sebagainya. Ini memang kita semua pun rasa juga. Jadi kalau kita kata begitu, sememangnya kalau kita melihat bagaimana cara untuk kita membantu ataupun menilai orang begini ataupun kata-kata yang sebaiknya untuk kita beri kepada orang-orang yang begini, saya boleh bagi 3 teknik yang sangat mudah, iaitu 3S dan 3D. Apa itu dia kata 3S dan 3D? 3D ini dia kata yang pertama dengar. Apabila kita nampak kawan ni, bagus tadi kawan yang tolong ambilkan video bermaksud dia concern kepada kawan dia yang mengalami isu itu, yang mengalami tekanan perasaan itu. Jadi kita D yang pertama, dengar perasaan, dengar pemikiran individu-individu yang telah dihina ini ataupun telah orang kata macam rasa down lah disebabkan oleh pasangan berkata begitu. Dengar mereka. Kemudian D yang kedua, dorong mereka untuk mereka berkongsi ketakutan, rasa keperitan mereka, pengalaman mereka, kekangan yang dialami, terutamanya apabila mereka menerima kata-kata yang tidak positif daripada pasangan sendiri. Dan D yang terakhir, doa. Bantu mereka bersama-sama untuk saling mendoakan. Buat skrip doa yang positif bersama mereka untuk meningkatkan motivasi mereka bahawa walaupun suami you, pasangan yang dicintai cakap begitu, you kena faham dan dia kena percaya tentang diri sendiri. Bagaimana cara untuk mendapatkan positif diri supaya nanti last siaplah suami ni, saya tunjuk balik saya cantik, kau datanglah balik dekat aku, contohnya begitu. Jadi kita bantu dengan 3D ini. Kemudian 3S itu senyum. S yang pertama senyum, berikan kasih sayang kita kepada orang-orang yang mengalami isu sebegini melalui senyuman. Bila kita senyum, sometimes dia tak rasa diri dia sangat teruk. Bila orang yang terkena hina ni hawa dengan Sugita, dia akan rasa macam teruknya sepanjang saya ni orang yang paling tak, jadi dia akan rasa sangat down. Jadi bila kita senyum, kadang-kadang dia memberikan satu aura yang baik walaupun seketika. S yang kedua, sokong, galakkan mereka untuk menukar pemikiran negatif mereka kepada pemikiran yang lebih positif. Selalu cakap, tak apa kalau suami you cakap benda macam ni, you kena bangkit untuk buktikan. Bawa ke berbincang dengan suami. Keluarkan balik nota-nota cinta dulu supaya suami ingat balik kenangan dengan kita. Jangan semata je macam tu. So S yang ketiga iaitu bantu mereka untuk memahami bahawa perubahan terhadap tingkah laku dalam kehidupan ini adalah normal dan ia merupakan satu proses untuk mereka terima. Jadi bantu mereka bersabar sebab bila nak membetulkan hati ataupun untuk move on ini daripada dengan kata-kata orang ni, dia memerlukan masa. Jadi kita ajar mereka bersabar dan sebab itu adalah proses yang baik untuk mereka. Jadi saya kira 3D dengan 3S ini sebagai kawan yang baik, sebagai individu yang cakna kepada individu sekeliling, inilah cara ataupun apa yang boleh kita bantu kepada mereka yang mengalami tersebut. Dan kepada pasangan yang selalu memberi comparison kepada pasangan yang lain, ketahuilah bahawa anda juga mungkin boleh menjadi orang yang di-compare. Jadi kurangkanlah kontroversi, tingkatkan prestasi. Saya berdiri sendiri. Okey. 3S, 3D itu tip.
Okey, kita dah belajar pun cara-cara untuk orang terdekat ni bantu orang lain untuk tingkatkan mereka punya keyakinan tu kan. Tapi nak tanya juga kepada Mami Didi, sebagai seorang ibu membesarkan anak-anak, untuk kelihatan cantik, menarik sentiasa tu pastinya mencabar sekali. Kadang-kadang Kak Sugi perasan tak, bila hari yang kita tak bersiap lah jumpa macam-macam orang, jumpa kawan-kawan office lah apa, bila bersiap tak ada jumpa siapa-siapa pun. Oleh itu kita tanyalah Mami Didi, macam mana untuk kekal menarik sepanjang masa, bekerja ataupun tidak. Macam mana tu Mami? Dia sebenarnya dia senang aje lah. Macam contoh tadi yang awal tu, Puan Nurul cakap pasal yang video tu kan, yang dia stres tu. Tak payah nak stres. Kalau laki kau cakap kau tak cantik, kau minta dia duit. Kau cantik kan kau. Senang kan. So macam Mami sendiri, kita macam Mami tak adalah beria dengan produk kecantikan yang macam kau nak kena beli barang sebulan beribu-ribu, tak. Macam Mami pasal aku ni happy go lucky, aku senyum je hidup aku. Aku suka apa yang aku buat ni, macam kita tak ada nak sibuk pasal orang, kita tak ada sibuk pasal nak bercakap pasal orang. Maknanya kita ni macam orang nak cakap pasal kita, nak kecam ke nak apa, kau buat je lah. Yang penting aku senyum. Dan kita, apa yang kita buat dalam hidup kita, diri kita kena sentiasa ikhlas. Itu kunci Mami lah. Kalau kata tak keluar pun tak bermakeup pun, still aku nampak macam umur 18. Muka confident. Itu diri Mami lah. Kadang orang tak boleh nak pergi juga kena makeup. Dan tak pasal kita macam Mami ni, kalau tak ada syuting, tak ada event, tak ada apa, Mami memang kalau boleh Mami tak nak makeup pasal nak rehatkan muka. Betul. Kadang hari-hari makeup pun muka kita rosak, tahu. Ditanya pakar dia. Pakar tentang kecantikan. Kita hari-hari makeup pun tak boleh juga. Mana kita kena ada masa untuk merehatkan muka kita. Kena rest. Kalau kata kalau macam Mami sekarang ni memang ada 1 bulan dia akan berada di Langkawi dengan panasnya, dengan hujannya, dengan apa kat sini, muka tu kejap akan kering, kejap akan lembab, kejap kering, kejap lembab. So lepas tu kita kena call break dulu untuk macam Mami sendiri. Dan masa tu kita sendiri yang setting sebagai seorang wanita lah. Kita sendiri jaga. Kadang-kadang muka kalau feeling ada macam orang gaji pun ada aku. Aduh. Tapi saya setujulah, senyuman itu adalah aksesori yang kita ada yang tidak ternilai harganya kan. Kita boleh bawanya sentiasa. Kalau tak rasa macam tak nak senyum pun, macam Puan Nurul Hidayah katakan tadi, kita cubalah senyuman tu, berikan mungkin 30 saat kita senyum, rasalah happy sekejap itu. Kalau you tak senyum, Mami cepat tua. Jadi kalau nak senyum sentiasa, kekal muda macam Mami Didi Ilyas, kena sentiasa senyum. Betul. Mami baby face. Okey, tapi Zoe, mungkinlah kan sekarang ni kita boleh lihat yang pelbagai produk di luar sana untuk lelaki juga, dan lelaki pun mengambil berat mengenai penampilan diri mereka. Tetapi masih ada lagi yang macam fikiran mereka adalah bila kaitkan penampilan diri adalah hanya untuk wanita. Bagi Zoe sendirilah sebagai seorang lelaki yang memang menjaga penampilan diri, skincare, apa yang Zoe pakai kan, betapa pentingnya apa yang Zoe gunakan untuk diri Zoe sendiri. Dan mungkin Zoe boleh kongsikanlah rutin Zoe, sedikitlah rutin Zoe. Macam mana Zoe jaga penampilan diri ni? Saya sebenarnya macam biasa je, macam perempuan juga, macam bangun pagi kita cuci muka, pakai moisturizer, pakai serum. Sekarang pun dah banyak pendedahan yang telah diberikan dekat Malaysia. Kalau macam dulu macam lelaki nak kena pakai serum, nak pakai moisturizer macam pelik. Tapi sekarang ni kita dah diberi pendedahan tentang menjaga penampilan kita supaya lelaki juga nampak okey, nampak handsome. Kalau nak berjumpa dengan kawan ke, nak pergi interview ke, tak adalah muka berjerawat ke, berminyak ke. So dari situ kita akan timbul rasa confident kita untuk berhadapan dengan klien dan sebagainya. So kita perlu juga kena ada cuci muka, serum seperti perempuan. So dia tak membezakan lelaki perempuan di zaman sekarang ni. Okey, tapi ni saya nak tanya Zoe lah. Zoe, ada dalam kalangan wanita yang mungkin tak obses, tapi ada untuk mendapatkan keyakinan mereka harus keluar dengan menggunakan makeup. Kalau Zoe sendiri, adakah Zoe antara mereka yang tak boleh keluar rumah kalau tak powder ke, macam mana tu Zoe? Okey. Macam kalau dekat Korea, diorang makeup lelaki, makeup untuk lelaki ni adalah biasa dan normal dah. So kat Malaysia ni jarang diberi pendedahan. And then kita dekat online pun dah ada kosmetik untuk lelaki yang nampak ringan, yang tak nampak sangat obvious. Lelaki boleh je pakai makeup, tapi dia jangan melampau yang tebal 5 inci tu aja. Dia jangan nampak natural, nampak okey macam glass skin. So dia pun nampak okey
and dia akan rasa lebih berkeyakinan. So tak adalah muka macam nampak lubang-lubang tu, daripada jauh dah nampak dah kan. Tapi bagi Mami sekarang ni untuk tahun yang terkini ni lah, lelaki lagi mesti lagi lambat daripada perempuan tau. Betul. Betul kan? Macam contoh Betul nak ni. bujang aku lah, nak bujang aku. Kita mandi kadang macam mak-mak ni mandi kalau nak cepat, otak dia fikir dia kan nak pergi pasar, nak pergi mana. Mandi adalah dalam 15 minit. Dia mandi sampai aku balik pasar, mandi siang ikan, dia tak habis mandi lagi. Tak habis lagi. Macam tu pula Mami. Okey. Betul dah, sekarang rambut dah berapa jam dah. Rambut lah. Biasa orang lelaki rambut dia mengambil masa kan. Betul. Tadi Zoe pun ada sebutkan tentang keyakinan diri. Tapi sekarang ni dengan ada media sosial, kita tengok orang tahu. Orang ni cantik, orang ni handsome, kita pun nak jadi cantik macam tu. Rambut nak macam tu, tudung macam ni, macam tu. Jadi nak tanya kepada Puan Hidayah lah, bagaimana sebenarnya tekanan di media sosial ini apabila melihat rakan-rakan kenalan ke selebriti cantik begitu dan mereka pun terus sama ikut nak jadi obses, nak jaga penampilan. Macam mana kita nak seimbangkan sekarang ni? Sebab bukan mudah sebenarnya kan? Dengan adanya filter pula tu. Itulah dia. Betul-betul. Filter kan. Yang tak ada jerawat pun yang ada jerawat pun nampak tak ada jerawat. Yang gelap sikit sawo matang jadi putih melebak kan. Ada lain sampai lain. Aduh. Okey, betul kalau nak kata tentang media sosial ni, maksudnya adakah dia memberi satu impak jugalah, maksudnya macam satu benda yang mendorong juga kita ni sentiasa nak nampak cantik kan. Okay, macam saya cakap tadi lah, kalau kita tentang berkaitan dengan tersebut, memang persekitaran ini memang merupakan salah satu faktor ataupun punca yang menyebabkan kita sentiasa ingin nampak cantik. Betul. Dalam psikologi kata apa, kita ni cenderung kan, dalam psikologi manusia ni, kita kadang-kadang kita memang tense untuk menunjukkan I self kita, ideal self, iaitu menunjukkan yang kita ni nampak perfect, nampak elok, tetapi sebenarnya kita adalah orang yang real self. Real self ni adalah bukan orang yang begitu. Tapi sebab media sosial ni, contohnya orang yang suka berselfie dan bersuah foto kan. Kalau kadang sekarang ni belumlah diklasifikasikan sebagai penyakit mental kronik lagi dekat Malaysia. Tapi tahap kita obses untuk selfie tu, segala benda kita nak selfie, nak tunjuk tu, ada trend yang membimbangkan di Malaysia lah. Kan, jadi nanti kita tengok. So bermaksud, betul lah macam salah satu daripada tu faktor media sosial. Kadang-kadang bila kita tengok, contohlah saya nampak Mami Didi ni, dia post bukan main lagi kau. Over you contoh kan. Jadi kita pun kadang-kadang ada tendensi, kita pun, aku nak jadi cantik juga macam Mami. Kenapa Mami boleh cantik, aku tak boleh cantik? So sometimes pun dia boleh memberi dorongan jugalah kan. Yang mana mengambil secara positif, dia akan mengikut secara positif. Tetapi kalau yang mengambil secara negatif, maksudnya dengki pula, kau siap Mami, kau tunggu aku nanti, aku cantik. Kan? Jadi dia akan memberi, maksudnya dia akan menjadi negatif lah tingkah laku tersebut. Macam Zoe cakap tadi, Zoe dia perlu rasa handsome, perlu rasa cantik sebab nak meningkatkan keyakinan diri. Itu betul, bermaksud dia memberi satu impak yang positif supaya dia boleh build keyakinan diri dia. Bila dia nampak dia punya orang kata penampilan dia menarik, orang pun percaya betul lah, dia ni betul lah yang produk yang jual tu. Kalau tak orang tengok dia selekeh pun nak beli pun tak berani. Macam tu. Jadi itu adalah benda yang membawa kepada impak yang positif daripada media sosial tersebut. Jadi yang tu kita kata, yang kita kena tahu. Dan kategori-kategori selfie ni pula, dia ada 3 kategori yang saya boleh kata umum. Kategori pertama, kalau dia ni jenis suka berselfie sekurang-kurangnya 3 kali sehari, tetapi dia tak mahu naik gambar, ni pun ada juga kategori dia. Ada kategori kedua ni, dia memang suka berselfie ni 3 kali sehari, tapi dia asyik upload media sosial. Ni kita boleh kata dia sebagai akut lah kan, yang tadi tu model. So yang kalau dia kronik, dia memang orang selfie yang berkronik ni, dia 6 kali sehari dia suka ambil gambar, lepas tu muak naik. Lepas tu yang paling best sekali bila dia kejar like gambar saya, like gambar saya. Tiba-tiba tak ada orang like kan, rasa apa? Macam Zoe dengan Mami, tiba-tiba up gambar tak ada orang like, rasa macam mana? So yang tu yang menyebabkan berlakulah isu-isu kemurungan tadi, stres, membawa kepada kesihatan mental yang tidak selamat daripada aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di media sosial. Okey, itu dah kira obses dengan penampilan mereka sentiasa ingin mengambil selfie kan. Dan seperti yang Puan Nur Hidayah katakan tadi, kita kena ketahui real self kita. Kalau kita nak tampil cantik tak salah, tapi jangan memudaratkan diri sendiri, dan mungkin kita boleh tukar tafsiran kita mengenai cantik ini. Kalau ada jerawat, tak semestinya seorang tu kurang cantik. Itu adalah real self. Itu adalah normal, natural. Beauty spot. Okey. Baik, kami nak ucapkan terima kasih
kasih kepada ketiga tetamu kita yang telah menjawab segala persoalan kami dengan cukup jujur sebenarnya. Terima kasih Zoe, Mami Didi Ilyas dan juga Puan Nurul Hidayat atas tips-tips yang diberikan tadi. 3D, 3S. Ya, betul. Terima kasih semuanya. Jaga diri. Terima kasih sama-sama semua. Jaga diri. Bye Mami, bye Zoe, bye Allah. Terima kasih, jaga diri semua. Jaga diri. Jaga diri. Itulah dia Sugi, sebenarnya kita sendiri pun main peranan tahu dekat orang lain kan, supaya mereka tak terlalu obses sampai makan diri sendiri. Betul. Sampai rasa murung dan sebagainya kan. Apa-apa yang kita lakukan pastikan secara bersederhana saja. Dan lebih positif lah kita punya attitude tu kan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajuk hari ini kita akan bersama dengan Encik Muhammad Hasful Nizam bin Muhammad Said, pengarah urusan kayu pelet Sendirian Berhad yang sudah pun terhubung dalam talian. Selamat tengah hari Encik Zam. Selamat hari, Assalamualaikum. Okey, baik Encik Zam, tanpa melengahkan masa, mungkin Encik Zam boleh terus kongsikanlah secara ringkas latar belakang kayu pelet Sendirian Berhad. Terima kasih. Okey, untuk sebenarnya The Kayu Pelet dia diasaskan sekitar tahun 2015 lah. Oleh saya sendirilah kan, selaku sebagai ketua pegawai eksekutif dan juga pengarah urusan. Bermulanya syarikat ini adalah asal daripada kecil saja. Sebenarnya daripada saya punya garaj rumah kereta sahaja. Disebabkan permintaan yang saya nampak ada demand di situlah. Jadi saya melakukan secara part time, makna kata secara sambilan lah. Sebenarnya saya masih bekerja lagi masa tu. Tapi selepas setahun saya rasakan perniagaan ni boleh berkembang majulah untuk masa depan kan. Jadi saya ambil keputusan berhenti kerja setahun selepas itu. Okey, baik. Dan sekarang kami mempunyai sebuah kilang dan juga 4 cawangan besar di sebelah utara lah. Antaranya di Alostar, AOR Pellet, Kulim Pellet. Di Sungai Petani kita ada 2 dan juga di Ipoh lah terbaru. Dekat Meru. Selain daripada itu, kami juga mempunyai pengedar kami di seluruh Malaysia lah. Antaranya di Langkawi, Terengganu, Kodiang, Balik Pulau, lebih pada 10 lah. Okey, wow. Selain daripada itu, kami juga sebenarnya bermula daripada platform online sebenarnya. So benda ni penting lah sebab gig online sekarang kan. Ya, betul. Jadi platform online banyak jugalah. 10 platform online yang kami cover. Tapi Encik Zam, mungkin Encik Zam boleh kongsikan jugalah mana dapat inspirasi ataupun apa yang memberikan Encik idea untuk memulakan perniagaan ini? Okey, sebenarnya tahun 2015 tu saya sendiri sebenarnya mencari material kayu pine, kayu pelet ni. Tapi disebabkan dekat platform di media sosial memang tak ada yang jual. So saya terfikir why not saya yang jual benda ni. Baik. Kan. So daripada bermula pada situ saya buat satu platform di Facebook, media sosial. Tak sangka lah dapat sambutan. Selain daripada itu, saya ingin memastikan misi kami ini supaya semua orang dapat mudah untuk mendapatkan produk kayu pine ni. Memandangkan sekarang trend budaya DIY di Malaysia dah semakin berkembang lah. Ya, betul. Kita boleh lihat. Okey, dan antara produk yang paling hangat dipasarkan oleh syarikat Encik? Okey. Kami sebenarnya banyak memasarkan raw material kayu pine itu sendirilah. Nak kata untuk peniaga-peniaga ataupun tukang-tukang ataupun kontraktor yang ingin menggunakannya sebagai satu medium dia orang punya projek. So yang itu adalah antara kami produk utama. Selain daripada itu kami juga menghasilkan produk sendiri. Di mana kami yang R&D dan juga kami yang memasarkan dia dan juga kami yang manufacturingkan dia. Antaranya ialah rak bawang, rak Hot Wheel untuk
kereta Hot Wheels tu, rek basikal, bekas hantaran perkahwinan dan juga perkakas dapur lah daripada kayu. Cantik lah. Macam-macam ada ya, termasuk boleh tengok dekat rak basikal, rak bawang. Wow. Okey, baik. Dan tadi Encik telah berkata mengenai menjual atas talian ni kan. Mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana orang boleh mendapatkan produk ini. Okey, di atas talian kami memang mempunyai di platform Shopee, Lazada, Instagram, Facebook dan juga website sendirilah. Sama ada dekat website tu boleh order direct ataupun boleh call, kami boleh post satu Malaysia. Kalau yang berada di sebelah utara, tak ada masalah sebab memang kita banyak outlet lah. Saya sebut tadi lah, di Alostar, Ewa Pellet, di Ipoh, Kulim, tak ada masalah. Cuma sekarang kami dalam rangka untuk mengembangkan ke seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. Yang tu kena sabar Sat. Okey, baik. Tapi sebelum kami akhiri sesi ini, mungkin Encik Zam boleh kongsikan pendapat Encik Zam mengenai MTIB, iaitu Malaysian Timber Industry Board. Okey, bagi saya MTIB merupakan satu badan agensi kerajaan yang memainkan peranan yang sangat penting dan jitulah dalam membantu usahawan perkahwinan seperti saya. Disebabkan bantuan daripada dia, saya boleh melonjak naik dan juga boleh menempatkan dirilah di antara peniaga-peniaga dan syarikat besar yang lain. Sangat-sangat membantu. Okey, baik. Mungkin akhir kata daripada Encik Zam sendiri, bagi mereka di luar sana mungkin ingin mendapat inspirasi daripada Encik Zam dan juga The Kayu Pellets Sendirian Berhad. Okey, saya bertindak sebagai pengurusan dan juga pegawai eksekutif ingin katakan supaya kita yang mana nak berniaga, bermula untuk berniaga, cuba dan usaha betul-betul. Yang penting kena rajin lah. Yang penting rajin, modal tak perlu banyak, sedikit pun tak apa. Yang penting rajin dan insya-Allah akan ada rezeki dekat situ. Itu saja. Okey, macam-macam yang telah Encik Hasful Izam kongsikan daripada latar belakang dan bagaimana perkembangan The Kayu Pellet kini dan bagaimana mereka berbeza daripada pesaing-pesaing di luar sana. Jadi terima kasih Encik Hasful Izam dan semoga perniagaan The Kayu Pellet semakin berkembang maju. Terima kasih banyak. Terima kasih Encik Zam. Baik, anda di rumah, semoga itu memberikan inspirasi kepada anda dan bolehlah anda melayari ataupun mengetahui lebih lanjut daripada The Kayu Pellets Sendirian Berhad. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Dan Hawa, sempatlah juga kita berbaca beberapa komen kan di laman Facebook tadi. Baik, saya nak kongsikan satu daripada Natira. Natira antara yang Natira telah berkata adalah suami tidak wajar asyik merendahkan isteri yang selekeh jika tidak cuba untuk membantu. Okey, ini Mas Nura Abdul Ghani pula kata kita hendaklah mengukur baju di badan sendiri. Penampilan seseorang itu ikut kesesuaian seseorang. Yang mahal atau sederhana. Pada Puan Mas Nura, beliau suka sederhana, boleh kelihatan anggun pada semua. Tingkah laku juga penampilan yang dilihat oleh orang lain. Jadi hormatilah orang lain, barulah kita pun dihormati juga. Itu saya setuju sangat Puan Mas Dan Nura. Ruzi Yati juga telah berkata yang obses penampilan ni jangan kritik je, sediakan untuk pasangan. Jadi kalau ingin memberikan kritikan, ada cara yang betul dan kalau kita sebagai kawan nak membantu seperti yang Puan Nurul Hidayah telah berkongsi tadi, 3D dan juga 3S. Kita dorong dia, kita bagi dia senyum, kita sokong seseorang itu untuk tambah lagi keyakinan dia. Okey, bila kita bercakap tentang kritik seseorang, tentang kecantikan ke ataupun apa-apa juga sekalipun kan Sugi, kalau kritik tanpa bantuan, tanpa cadangan, apa gunanya kan? Tak berbahasa bahasa saja. Betul, saya setuju sebab kadang-kadang kita ni kita main lepas kata sahaja kan. Kita tidak memikirkan bagaimana perasaan orang itu ataupun apa yang dihadapi oleh orang
seseorang itu sendiri. Jadi sebelum kita melontarkan kata-kata, apa kata kita ambil tahu dulu apa sebenarnya yang berlaku, kenapa penampilan seseorang itu sebegitu, ataupun mungkin mereka selesa dengan bagaimana mereka tampil kan. Ada orang tak suka sangat pakai matchy-matchy ke, nak pakai makeup ke, nak buat rambut. Dia suka, mereka suka tampil seperti yang mereka sedia ada. Betul. Bagi saya tak apa untuk obses ataupun terlalu fikirkan kecantikan, tetapi selagi diri itu bahagia, selagi dia enjoy, tak apa. Betul. Janganlah terlalu obses sampai stres sangat. Itu yang kita tak nak. Oleh itu kita harapkan perbincangan kita hari ini memberi manfaat buat semua. Dalam masa yang sama kita nak ingatkan kepada anda semua untuk kekal patuh kepada SOP. Hari itu dah 5 hari berturut meningkat kes COVID-19 dan sekarang ini alhamdulillah dah sedikit-sedikit turun, tapi angka ni masih lebih 5,000 kan Zulia? Ya, betul. Kalau kita lihat sekarang di skrin adalah 5,162 kes dan dijangkakan, mengikut laporan berita, dijangkakan gelombang baru akan berlaku menjelang hujung tahun. Okey, jadi kita sama-samalah doakan yang terbaik. Kita sama-samalah ikut SOP yang ditetapkan. Sentiasa ingatkan diri anda dan juga orang di sekeliling anda. Dan sekali lagi ingin kami ingatkan anda berkaitan dengan kes kolera di daerah Petaling. Jadi kalau anda ada apa-apa simptom, terus ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Betul. Apapun pastikan anda minum air yang bersih, minum air yang sudah dirawat, air yang sudah mendidih, yang sudah dididihkan. Okey, esok hari Selasa biasanya kita akan kongsikan resepi masakan lah, dan esok cukup popular sekali ikan ni sejak kebelakangan ni. Ikan ni mendapat perhatian yang lebih daripada yang tidak dijangkakan lah. Betul. Ikan siakap. Okey, jadi esok menu ni adalah berkaitan dengan ikan siakap. Dan kalau anda ada apa-apa menu yang anda mungkin pernah mencuba yang cukup istimewa yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, bolehlah anda kongsikannya esok ataupun hari ini. Kalau anda masak ikan siakap, boleh tag kami di Instagram. Esok jam 12 Awak suka tengah tak makan ikan siakap? Suka, itu ikan kegemaran saya. Bila jadi viral, saya kata, alamak, nanti habislah ikan siakap, saya beli je. Sekarang ni dah jadi bukan ikan siakap, ikan viral. Ikan viral pula. Okey, esok jam 12 tengah hari, semuanya tentang ikan siakap. Dan untuk hari ini, saya dan juga Sugita undur diri dulu. Jumpa lagi semua. Jaga diri, bye-bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, sabar berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, sabar berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak.